Tempat yang dahulunya pernah menjadi tempat yang paling digemarinya kini menjadi saksi peristiwa hitam yang mungkin takkan dapat dilupakan sampai bila-bila. Dan lebih menakutkan ialah apabila Bella dan juga keluarganya masih lagi tak tahu siapa atau apa yang menyerangnya ketika itu. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke channel kami, In Case World. Macam biasa, kalau korang berminat dengan konten-konten yang misteri, mistik, seram, jenayah dan seumpamanya, korang bolehlah subscribe ke channel kami. Dan jangan lupa untuk tekan butang notification sekali supaya korang takkan ketinggalan video-video baru daripada kami. Ok, tanpa membuang masa lagi, jom kita ke video yang seterusnya. Pada bulan 6 tahun 2019, Bella, seorang gadis berusia 19 tahun, pulang ke rumahnya selepas menghabiskan semester pertamanya di sebuah kolej. Rumah Bella ni terletak di pinggir sebuah pekan di Perancis dan agak terpencil sikit. Rumah dia ni dikelilingi oleh kawasan hutan yang agak tebal lah. Dan nak jumpa jiran-jiran dia pun memang agak jauh daripada satu rumah ke satu rumah. Kiranya kalau nak mudah faham, rumah-rumah yang macam dekat kawasan Felda tu, disebabkan di sekeliling rumah Bella ni adalah kawasan hutan, so membesar dekat situ, Bella banyak menghabiskan masa dia dekat dalam hutan tu. Kadang-kadang bersama dengan abang-abang dia, dengan saudara dia, dengan ayah dia. Malah kadang-kadang dia seorang-seorang pun dia selalu masuk main dekat kawasan-kawasan hutan di sekitar rumah dia tu. Sampaikan Bella ni ada tempat kegemaran dia dekat dalam hutan tu yang dia gelar sebagai happy place dia. Dan happy place Bella ni sebenarnya adalah sebuah tasik. Untuk sampai dekat tasik ni sebenarnya mengambil masa perjalanan yang agak panjang, di mana Bella perlu menaiki kereta pandu sejauh beberapa kilometer sehinggalah sampai dekat satu tempat di mana Bella akan berhentikan kereta dia, parking dekat tepi jalan. Dan itu adalah laluan masuk untuk pergi ke tasik itu. Dan dekat sini tak ada signboard atau apa-apa bagi tahu yang tempat ni nak pergi dekat tasik tu tau. Sebab tasik ni bukanlah macam tasik pusat rekreasi atau apa-apa macam tu. Tak, tasik ni kiranya family Bella ni dia jumpa sendiri je, dia orang discover sendiri je tempat tu. So selepas berhenti kat tepi jalan tu, Bella akan turun dari kereta dia. Dia akan menghadap ke arah hutan tu, kiri kanan hutan jalan. Dia akan menghadap ke arah hutan tu dan dia akan berjalan lurus terus ke arah hutan tu sampai 5 minit ke 10 minit macam tu, sebelum dia jumpa satu anak sungai kecil. Dan di sebelah kiri anak sungai ni ada laluan-laluan yang terbentuk akibat binatang selalu lalu kat situ. Daripada situ Bella akan ikut laluan binatang tu bersebelahan dengan anak sungai tu sehingga dalam 20 minit kemudian, apabila laluan binatang tu membelok ke arah kiri, dan dari situ Bella akan tinggalkan laluan binatang tu. Dia akan terus ikut anak sungai tu, jalan dalam lebih kurang 1 jam perjalanan lagi. Sampailah Bella jumpa sungai yang melintang depan dia, agak besar sikit daripada sungai tadi tu. Dan dari situ Bella akan pusing ke arah kiri, ikut aliran sungai tu dan terus berjalan lebih kurang 20 minit lagi sebelum sungai tu mengalir ke dalam sebuah tasik. Dan disitulah happy place Bella. Dan untuk info, perjalanan sahala daripada tasik ke kereta ataupun daripada kereta ke tasik ni mengambil masa lebih kurang 2 jam perjalanan. Biasanya Bella just akan lepak-lepak je dekat sini. Dia cuba tenangkan fikiran dia, dia hilangkan stres, dengar bunyi-bunyi haiwan, dengar bunyi alam semula jadi. Tasik tu kecil dia, biasa dia tak besar sangat pun. Cuma salah satu sebab mengapa Bella suka sangat pergi dekat tasik ni adalah sebab dia rasa macam seolah-olah tasik tu macam dia dengan family dia yang punya. Sebab selama bertahun-tahun Bella dan keluarga dia pergi dekat tasik ni, dia orang tak pernah nampak sesiapa pun lagi ada dekat kawasan tu ataupun di sekitar kawasan tersebut. So tasik tu macam seolah-olah tempat yang private lah bagi dia orang. Dan apabila dah puas, Bella akan patah balik ikut laluan dia tadi ni sampai dekat kereta dia dan terus balik ke rumah. Jadi pada Jun 2019 tu, semasa cuti semester Bella, perkara pertama yang dia teringin sangat nak buat bila sampai dekat rumah adalah pergi dekat tasik tu. Sebab dah lama sangat dia tak pergi situ, dan masa dia study dia tak boleh nak pergi dan dia selalu stres dengan kawan-kawan, dengan kerja dia. Dan tasik tu adalah tempat untuk Bella hilangkan stres. Kemudian pada satu pagi, apabila terjaga daripada tidur dia, Bella terus bersiap-siap dan dia bagi tahu dekat mak ayah dia mana dia nak pergi. Dan dia sempat tanya dekat mak ayah dia kalau mak ayah dia ada siapa-siapa nak ikut, tapi mak dengan ayah dia masing-masing ada kerja. So Bella terus naik dalam kereta dia dan terus bergerak menuju ke tasik tu seorang diri. Selepas memandu beberapa kilometer, akhirnya Bella sampai dekat tepi jalan tu. Dia parking kereta dia, dia turun daripada kereta dia dan dia menghadap ke arah hutan tu dan terus masuk ke dalam hutan tu.
sampai dia terjumpa anak sungai tu, dan dia terus berjalan dekat laluan binatang tu yang bersebelahan dengan anak sungai tu. Sampailah laluan binatang tu membelok ke arah kiri. Bella terus ikut dia anak sungai tu, dan selepas lebih kurang 30 minit perjalanan, Bella tiba-tiba terdengar bunyi loceng. Dan bila terdengar je bunyi loceng ni, Bella terus terhenti. Sebab macam yang kita tahu, dia tak pernah nampak sesiapa pun dekat kawasan tu ataupun di sekitar kawasan tu. Dan dia terdengar bunyi loceng ni dari arah dalam hutan tu lagi, dekat arah yang dia tengah tuju tu, dekat arah sungai tu. Dia seolah-olah dekat dalam tu, tapi dia tak pastilah kat mana kan. So dia terberhenti. Dan masa dia terberhenti tu, Bella terfikir yang, betul ke aku dengar bunyi loceng tadi ni? Boleh jadi perasaan dia je. Tapi masa Bella tengah terfikir tu, dia terdengar lagi bunyi loceng tu. Dan kali ni loceng tu bunyi secara berterusan. Bella berdiri je dekat situ, fokus dekat bunyi loceng tu. Dan masa tu macam-macam yang datang dekat fikiran dia. Dia terfikir yang macam, mungkin haiwan peliharaan siapa-siapa kot, macam loceng dekat leher anjing ke atau kucing ke. Tapi bila dia fikir-fikir balik, tak logik pula loceng yang kecil tu berbunyi. Sebab dia dengar bunyi ni macam kuat, so rasanya ni loceng yang lagi besar. Tapi Bella bukan takut atau risau tau. Dia just terfikir je. Malah pada waktu tu Bella bagi tahu yang dia sebenarnya agak teruja nak tahu bunyi loceng tu bunyi apa. Dan akhirnya Bella buat keputusan, disebabkan bunyi loceng tu datang daripada arah yang dia memang tengah tuju pun. So dia kata macam, aku teruskan je lah perjalanan aku ni, nanti aku jumpalah aku bunyi loceng apa tu. So Bella pun meneruskan perjalanan dia sambil dia fikir-fikir apa yang dia akan jumpa nanti, bunyi loceng apa tu. Dan lebih kurang 10 minit kemudian, loceng tu masih lagi berbunyi. Bella berasa dah macam makin dekat dengan loceng tu. Tapi secara tiba-tiba bunyi loceng tu berhenti. Disebabkan ni Bella terberhenti lagi sekali, sebab dia memang tengah fokus dan excited nak tengok bunyi apa, bunyi loceng apa tu. Dan dia tertunggu-tunggu kalau loceng tu akan berbunyi semula. Tapi apa yang Bella dapat dengar hanyalah bunyi hutan yang ada di sekitar dia. Walaupun masih tak tahu bunyi loceng apa yang dekat depan dia tadi tu, tapi memandangkan loceng tu dah tak berbunyi, so Bella fikir macam, tak apalah, biarlah, adalah kot apa-apa tu penjelasan apa-apa, mesti ada something apa-apalah yang aku tak tahu. Aku pun malas nak fikir dah. Dan aku boleh terus pergi dekat tasik aku tu je, sebab dia memang dah tak sabar nak pergi sana. So tanpa berfikir panjang, Bella meneruskan perjalanan dia. Dan tak lama kemudian, waktu ni Bella dah macam agak dekat, mungkin dalam 2 atau 3 km lagi nak sampai dekat sungai tu. Bella ternampak sesuatu dekat depan dia, dekat laluan dia, tapi ke arah kiri sikit. Dan dari jauh Bella tak dapat nak pastikan benda tu apa. Dia tengok macam haiwan pun ada, macam batu pun ada, macam kayu ke. Lama kelamaan benda tu makin jelas. Dan akhirnya apabila sampai dekat situ, Bella dapat tahu yang itu adalah bangkai seekor memerang yang tak mempunyai kepala. Dan benda tu tak pelik pun, Bella pun tahu dia dekat kawasan hutan tebal. Dan hutan ni memang tempat tinggal binatang. So bukan sesuatu yang pelik lah kalau nak jumpa bangkai binatang. Mungkin kena attack dengan binatang lain ke apa ke kan. Cuma apa yang menarik perhatian Bella dekat bangkai memerang ni, satu, sebab dia tak mempunyai kepala. Dan cara kepala memerang ni dipisahkan daripada badan dia tu, tak macam kena attack dengan haiwan lain. Sebab kalau kena attack dengan haiwan lain, mesti dia macam kasar kan macam tu. Ni tak, dia nampak macam potongan tu sangat-sangat cantik dan kemas, seolah-olah macam dipotong oleh sesuatu yang tajam, macam pisau. Tambahan pula, bahagian badan memerang ni yang lain tak diusik pun. So apa sahaja yang membunuh memerang ni cuma berminat dengan kepala dia je, tak berminat nak makan bahagian badan yang lain. Masa tengah perhatikan semua benda tu, Bella tiba-tiba perasan yang dia tak bau busuk. Maksudnya tak ada bau bangkai lagi. Dan untuk nak pastikan benda tu, Bella kuis bangkai memerang tadi ni dengan kaki dia perlahan-lahan. Dan badan memerang tu masih lagi lembut, bermaksud rigor mortis masih lagi belum terjadi. Rigor mortis adalah satu proses perputaran mayat dekat kebanyakan benda hidup, di mana badan kita akan mula mengeras selepas beberapa jam kita dah meninggal atau mati. Dan melihatkan kepada semua keadaan tadi tu, maksudnya bau bangkai pun tak ada lagi, rigor mortis pun tak terjadi lagi, bermakna apa pun yang bunuh memerang ni mungkin ada dekat kawasan berdekatan. Bila terfikir je benda tu semua, Bella terus dia terpusing-pusing tengok dekat sekeliling dia. Kalau ada dia nampak apa-apa macam pemburu ke ataupun binatang buas yang lain ke. Tapi dia tak nampak apa-apa pun. Dan masa ni dia mula ada rasa sikit takut. Tapi Bella terus tenangkan diri dia dan dia cakap macam, okay, relax. Aku dah datang dekat sini dah bertahun-tahun lah. Aku tak pernah nampak seekor pun binatang buas. Aku tak pernah nampak ada orang lain pun dekat sini. Dan hari pun masih terang lagi kot. So aku tak rasa aku dalam bahaya.
So dengan itu Bella terus abaikan bangkai bumerang tadi. Dia mengelak sikit daripada bangkai bumerang tu dan meneruskan perjalanan dia. Dan akhirnya tak lama kemudian Bella sampai dekat sungai tu. Dia pusing ke arah kiri, ikut arah sungai tu mengalir, dan akhirnya dia sampai dekat tasik dia tu. Dan dia terus buat aktiviti dia macam biasa. Dia lepak-lepak kat situ, dengar bunyi alam semula jadi, hilangkan stres dia, tenangkan fikiran dia. Dan akhirnya selepas beberapa jam, dia terus bersiap-siap, dia balik semula, dia ikut balik laluan tadi. Sampai kat sungai tu, dia ikut balik arah anak sungai tu tadi. Sampai dekat bangkai bumerang tu, masih ada kat situ lagi. So dia mengelak sikit dan dia terus balik sampai dekat kereta dia dan terus pulang ke rumah dia. Pada suatu petang, lebih kurang seminggu kemudian, Bella tengah duduk lepak-lepak kat rumah dia. Dia memang tak ada apa-apa nak buat. Dia dah rasa bosan sangat. Dan pada waktu tu Bella terfikir untuk nak hilangkan bosan dia tu, dia nak pergi dekat happy place dia. So dia terus bangun, dia terus bersiap, dia bagi tahu dekat mak ayah dia mana dia nak pergi. Dan dia terus naik dalam kereta dia dan dia terus memandu ke arah tasik tu seorang diri juga. Dan apabila sampai, dia parking kereta dia dekat tepi jalan tu. Dia turun dari kereta dia, dia tengok jam, dan jam pada waktu tu menunjukkan pukul 6.30 lebih macam tu lah. Dan waktu matahari terbenam dekat France, dekat tempat Bella tu, adalah pukul 9 malam. So Bella tahu pada waktu ni yang dia tak boleh lama dekat tasik tu, sebab dia tak nak bergelap dalam hutan tu. Bermakna dia cuma boleh masuk, pergi kat tasik tu dan keluar balik. Tu je. So Bella terus masuk kat dalam hutan tu sampai dia jumpa anak sungai tu. Dan dia terus berjalan dekat laluan binatang yang dekat sebelah anak sungai tu. Sampailah laluan binatang tu belok ke arah kiri. Dan Bella terus ikut anak sungai tu. Tak lama kemudian, lebih kurang dalam 15 minit perjalanan, Bella tiba-tiba terdengar bunyi guruh dekat langit. Dan dia berhenti, dia tengok atas dan dia nampak yang langit dah mula gelap. Tapi daripada pusing dan patah balik dekat kereta dia, Bella bertekad nak pergi juga dekat tasik tu. So Bella mula berjoging. Dan baru dia berjoging, dia mula terasa yang hujan mula rintik-rintik. Dan selepas beberapa ketika, Bella sampai dekat tempat bangkai bumerang tu. Bumerang tu masih ada lagi kat situ, Bella nampak. Dan apabila Bella sampai je dekat sungai tu, pada waktu tu hujan memang dah turun dengan sangat lebat. Tapi baru je lebih kurang 2 minit ke 3 minit berlari ikut sungai tu, Bella terberhenti, dia tengok jam. Dan jam pada waktu tu menunjukkan pukul 8.05 macam tu. Dan pada waktu ni lah Bella mula terfikir yang kalau aku patah balik sekarang daripada tempat aku ada sekarang ni untuk sampai dekat kereta aku tu, aku perlukan masa lebih kurang paling cepat pun 1 jam. Sekarang dah pukul 8.15, matahari terbenam pukul 9. So kalau aku patah balik sekarang pun, aku akan terpaksa bergelap juga walaupun sekejap dekat ujung-ujung nanti. Tapi kalau aku pergi dekat tasik tu dan baru patah balik sampai dekat kereta aku akan berada dalam hutan dalam keadaan gelap dalam waktu yang lama lah. Dan walaupun Bella yakin pada masa tu, dia rasa yang dia boleh cari jalan dalam gelap dekat dalam hutan ni sebab dia dah biasa sangat pergi kat situ. Tapi dalam keadaan hujan lebat ni, kalaulah aku tersesat, banyak benda buruk boleh berlaku kat aku lah. So walaupun Bella teringin sangat-sangat nak pergi dekat tasik tu, dia batalkan niat dia dan dia mula berjalan kaki balik ke arah kereta dia. Disebabkan hujan dah turun pada waktu tu dengan sangat-sangat lebat, waktu perjalanan balik itu, kebanyakan masanya Bella dia terpaksa tundukkan kepala dia ke bawah sebab dia nak tengok dekat mana dia pijak. Dia tak nak terjatuh, tergelincir atau apa-apa. Dan pada satu masa Bella tengah berjalan dan dia tengah tundukkan kepala dia, kepala Bella tiba-tiba terlanggar sesuatu. Dan secara spontannya Bella terus ke belakang sikit dan dia cuba nak tepis apa benda yang dilanggar tadi tu. Dan dia terus dapat lihat apa yang dilanggar tu. Ia adalah bangkai bumerang tersebut. Ada orang dah sangkut bumerang tu dekat satu dahan dan gantung bumerang tu dekat laluan, betul-betul laluan Bella nak jalan balik. Dan kepala bumerang tadi dah ada balik dengan bumerang tersebut. Cuma kepala bumerang tersebut dijahit di tangan bumerang tu, seolah-olah macam bumerang tu tengah pegang kepala dia sendiri. Dan apabila dah nampak apa benda yang dilanggar tadi, Bella terus rasa macam nak muntah sebab dia geli dengan bangkai bumerang tersebut. So dia terus sapu-sapu kepala dia, nak cuba nak buang apa-apa benda kotoran yang datang daripada bangkai bumerang tadi. Tapi pada masa tu juga Bella tiba-tiba terfikir, terberhenti. Dan dia mula terfikir yang tadi masa aku datang, aku nampak bumerang ni masih lagi dekat tanah, sama macam aku masa bila aku nampak dia masa minggu lepas tu. Dan sekarang bumerang ni dah tergantung dekat dahan ni. So maksudnya siapa pun yang gantung bangkai bumerang ni buat kerja tu dalam masa 30 minit lepas je. Sebab 30 minit lepas Bella nampak, dan Bella masih ingat lagi dia nampak bangkai bumerang tu masih ada dekat tanah.
Bermakna sesiapa pun yang buat kerja ni ada dekat kawasan berdekatan. So Bella terus mula perhatikan keadaan sekeliling dia. Dia dah mula takut sangat pada waktu ni. Tapi dalam ketakutan tu Bella berjaya cuba tenangkan diri dia. Dia okey, tenang. Aku kena keluar daripada hutan ni juga. Aku mesti keluar daripada hutan ni. Tapi aku mesti keluar dengan tenang. Aku tak boleh berlari. Sebab kalau aku lari nanti mungkin aku akan terjatuh, tergelincir. So benda tu mungkin lagi buruk lah bagi aku. So Bella terus mengelak daripada bangkai memerang ni dan mula meneruskan perjalanan dia. Dan sebaik saja dia mula berjalan lepas daripada memerang ni, Bella dapat rasakan yang bulu roma tengkuk dia mula berdiri. Dan dia dapat dengar sesuatu bunyi bergerak dekat belakang dia. Dan lama kelamaan, walaupun Bella asyik cakap dekat diri dia yang cuba bertenang, tapi langkah Bella makin lama makin laju. Dan tanpa Bella sedar, dia akhirnya sedang berlari menuju ke arah kereta dia. Dan masa dia tengah berlari tu pun, dia masih lagi dapat dengar macam ada benda bergerak dekat belakang dia. Tapi dia masih lagi belum tengok pun dekat belakang dia. Dia tak berani nak tengok pun. Dan dia terus berlari je. Akhirnya setelah 5 atau 6 minit berlari, Bella terberhenti. Dia dah penat sangat. Dan pada waktu itulah Bella terdengar bunyi loceng tu. Dan Bella yakin ia adalah bunyi loceng yang sama yang dia dengar pada minggu lepas. Dan pada masa ni Bella dah sangat-sangat takut. Dia masih lagi belum tengok dekat belakang dia ada apa. Tapi dia dengar bunyi loceng tu. Dan dia dapat dengar bunyi loceng tu makin lama makin dekat dengan dia. Dan disebabkan terlalu takut, Bella akhirnya tak fikirkan penat dia. Dia terus berlari. Dan masa dia tengah berlari tu, Bella dikeluarkan telefon bimbit dia. Dan dia hubungi ayah dia. Dan bila ayah dia jawab je telefon tu, dia terus cakap dekat ayah dia, Ayah tolong cepat ya, datang kat sini. Ada benda kejar aku tak tahu apa. Tapi ada benda kejar aku. Jumpa aku dekat tempat laluan binatang tu, belok kat arah kiri tu. Jumpa aku kat situ. Cepat ya, cepat. Dan ayah Bella pada waktu tu, dia tak tahu apa benda yang anak dia tengah cakap ni. Tapi dia dapat dengar anak dia memang tengah dalam keadaan yang amat takut. So tanpa tanya apa-apa, dia terus cakap dekat anak dia, okey, jangan letak telefon, ayah pergi sana sekarang juga. Dan ayah dan mak Bella terus naik dalam kereta. Dan diorang terus memandu ke arah tempat pertemuan yang dijanjikan oleh Bella. Dan apabila diorang nampak je kereta Bella, diorang terus parking belakang kereta Bella. Diorang turun daripada kereta dan diorang terus berlari masuk ke dalam hutan tersebut. Masa diorang tengah berlari tu, diorang juga dapat dengar sayup-sayup daripada jauh bunyi loceng tersebut. Sementara tu Bella yang berada jauh dekat dalam hutan tu, dia masih lagi berlari. Tapi dia dah mula penat, dia dah mula hilang tenaga dia. Dia dah tak larat, dah letih. Dan secara tiba-tiba Bella berhenti, seolah-olah dia macam mengalah. Sebab dia tahu dia masih lagi jauh nak sampai dekat mak dengan ayah dia. Dan bunyi loceng tu pula makin lama makin dekat dengan dia. Dan Bella pada waktu tu dia tengah tunduk pegang lutut dia. Dia dah penat, tercungap-cungap. Dan pada waktu tu, untuk pertama kalinya, walaupun dalam keadaan yang takut teramat sangat, dengan perlahan Bella pusingkan kepala dia untuk lihat apa yang sedang mengejar dia. Dan pada mulanya Bella tak nampak apa-apa sebab keadaan dekat situ amat gelap. Tapi lama kelamaan dengan bantuan cahaya bulan sikit, Bella mula ternampak satu lembaga sedang berjalan ke arah dia. Dan di pinggang lembaga tu terikat satu loceng, di mana setiap kali makhluk tu melangkah, loceng tu akan bergoyang dan menghasilkan bunyi loceng yang Bella dengar selama ni. Dan pada waktu tu Bella rasakan seolah-olah keadaan di sekeliling dia menjadi perlahan. Dan dia cuma nampak lembaga tu sedang jalan menuju tepat ke arah dia. Tiba-tiba Bella seolah-olah tersedar. Dan dia mula rasa yang dia tak nak jadi apa-apa yang buruk kat sini. Dia tak nak mati kat sini. Dia tak nak kena colik dengan apa-apa makhluk. So dia terus berpusing dan dia terus berlari dengan sekuat-kuat hati dia. Dan masa Bella tengah lari tu, dia masih lagi dapat dengar bunyi loceng tu. Yang mana Bella tahu sekarang bunyi loceng tu mewakili setiap langkah makhluk tersebut. Dan bunyi loceng tu makin lama makin dekat dengan Bella. Sementara tu mak dengan ayah Bella, diorang dah sampai dekat tempat yang dijanjikan oleh Bella, dekat tempat yang laluan binatang tu menghala kat kiri tu. Tapi ayah Bella ni dia terasa macam dia tak boleh tunggu je kat sini. So dia terus cakap dekat mak Bella, awak tunggu sini kejap, saya nak pergi masuk ambil anak kita. Dan ayah Bella terus mula berlari menuju ke arah Bella. Setelah 5 minit berlari, ayah Bella akhirnya nampak Bella tercungap-cungap sedang berlari ke arah dia. So bila dia nampak je anak dia, dia terus pegang anak dia, dia kendong anak dia. Dan dia terus bawa anak dia keluar daripada hutan tersebut. Bila sampai dekat jumpa mak dia, diorang bertiga terus pergi dekat kereta. Dan diorang terus bergerak meninggalkan tempat tu. Masa dekat dalam kereta, Bella tak tahu macam mana nak jelaskan apa-apa. Dan mak dengan ayah Bella cuma dapat cakap yang kita orang dengar lah bunyi loceng tu. Kita orang dengar bunyi loceng tu. Kita orang dengar bunyi tu.
Seolah-olah bunyi loceng tu menandakan bahaya yang hendak mencederakan anak diorang tu. Diorang bertiga akhirnya pergi ke balai polis untuk buat laporan sebelum pergi ke hospital untuk cek keadaan kesihatan Bella, dan Bella disahkan sihat selain daripada sikit lebam dan cala-cala kat situ sini je. Pada keesokan harinya, pihak polis pergi dekat tempat yang Bella cakapkan, tapi pihak polis tak jumpa apa-apa pun. Bangkai bumerang tu pun tak ada, kepala bangkai bumerang tu pun tak ada. Malah Bella ada cakap masa tengah berlari tu dia ada tinggalkan beg dia, beg kecil dia macam purse dia. Tapi purse Bella tu pun polis tak jumpa. Cuma satu je pihak polis jumpa yang nampak agak pelik sikit, ialah sehelai baju dalam keadaan berlipat, dan di atas baju tu ada seketul batu. Dan sampai ke hari ini, pihak polis masih lagi tak tahu sama ada benda tu ada membawa maksud apa-apa ataupun tak. Oleh sebab tu, pihak polis akhirnya menutup kertas siasatan sebab diorang tak jumpa apa-apa pun. Dan diorang buat tanggapan mungkin ada penyenayah yang dalam buruan polis yang tinggal dekat dalam hutan tu, dan bila diorang nampak Bella masuk dekat situ, diorang rasa macam Bella mungkin jadi ancaman dekat diorang. So diorang buat benda tu untuk takutkan Bella. Tapi Bella walau macam mana pun dia rasa dia tak boleh nak terima pendapat polis tu, sebab masa dia nampak makhluk tu buat kali pertama, Bella agak yakin yang itu bukanlah manusia. Dan sehingga ke hari ni tak ada sesiapa pun pernah nampak apa-apa lagi dekat tasik tu ataupun di kawasan sekitar dia. Dan sebenarnya tak ada sesiapa pun yang pernah pergi dekat tasik tu selain daripada keluarga Bella. Dan Bella dan juga keluarga dia dah tak pernah pergi lagi dah dekat tasik tu sampai ke hari ni. Disebabkan Bella dengan keluarga dia pun dah tak pergi dekat situ, boleh dikatakanlah yang apa pun yang mengejar Bella masih lagi berada di situ. So, itu saja daripada aku untuk kali ni. Apa pendapat korang? Korang bersetuju dengan pendapat polis tu ke? Ataupun korang bersetuju dengan Bella? Atau korang ada pendapat korang sendiri? Korang boleh tuliskan pendapat korang di ruangan komen kat bawah. Aku akan baca komen korang satu persatu. Dan kalau korang nak kontak aku untuk sampaikan kisah-kisah seram korang, korang boleh cuba kontak aku dekat IG ataupun Facebook ku. Nama aku untuk kedua-dua akaun ni sama je, Key In Case. Dan aku juga ada satu akaun TikTok. Dekat sana aku sampaikan kisah-kisah seram yang pendek, juga menggunakan alias yang sama, Key In Case. So tak kisahlah korang kenal aku daripada YouTube, IG, Facebook ataupun TikTok. Aku sangat-sangat hargai support daripada korang semua. Masih banyak-banyak. So itu saja, macam biasa. Kalau korang minat dengan konten-konten yang misteri, mistik, seram, jenayah dan seumpamanya, korang bolehlah subscribe ke channel kami. Dan jangan lupa untuk tekan butang notification sekali supaya korang takkan ketinggalan video-video terbaru daripada kami. Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Shocky off.